Masih Datuk Yang Ketua. Hari Khamis selepas ucapan saya yang sepanjang 5 minit tersebut mengenai pembelian kereta perisai oleh Kementerian Pertahanan, saya tengok dalam TV malam tu Menteri Pertahanan masuk TV, nampaknya amat marah dan mencabar beberapa kali kepada saya untuk membawa isu-isu mengenai Kementerian Pertahanan masuk Parlimen. Jangan lurahkan isu-isu tersebut di luar Parlimen. Biar masuk Parlimen, kenapa tak bangkitkan isu ini dalam Parlimen? Saya kena jelaskan kepada Tuan Menteri lah. Rasa saya hari pertama dah rakan saya telah pun membangkitkan soalan tersebut. Bukan setiap orang perlu bangkit soalan yang sama. Rakan saya pun boleh bangkit. Dan bila saya diri untuk membuat soalan tambahan, saya tidak diberikan peluang masa tu kerana memang ada had. Saya pun kena beratur untuk membuat ucapan dalam Parlimen. Bukan kata saya bila masa saya diri saya dapat. So sekarang saya nak luahkan semua isu-isu mengenai semua pembelian besar-besar, mega purchase daripada Kementerian Pertahanan. Saya telah pun bangkitkan isu Armored Personnel Carrier, kereta perisai yang dibeli dengan harga 7.55 bilion minggu lalu. Saya tak akan repeat lagi. Minta penjelasan Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Semasa Yang Berhormat membangkitkan isu ini pada hari Khamis yang lalu, dan sekarang juga, di mana Menteri Pertahanan? Di mana timbalannya? Lewat malam hari Khamis, timbalan Menteri tak ada dalam Dewan. Menteri tak ada dalam Dewan. Beliau mengeluarkan cabaran, tetapi hari ini timbalan Menteri pun tak ada dalam Dewan. Dia sudah pension. Apakah ini sikap bertanggungjawab oleh seorang Menteri? Belum bangun. Memandangkan Yang Berhormat telah bersedia dan sebelum ini telah bangkitkan perkara ini dalam Dewan Yang Mulia ini. Ya, saya setuju. Dan saya harap bagi jawapan yang perlu diberikan, jangan kasih delegate kepada timbalan Menteri. Saya harap Menteri sendiri datang untuk menjawab soalan-soalan ini. Kementerian Pertahanan telah pun menawarkan satu kontrak lagi sebanyak 6 bilion untuk membeli 6 kapal peronda jenis yang dikatakan LCS, Littoral Combatant Ship, bulan lalu, dalam bulan Februari. Dan saya ada bangkitkan tentang isu kos, sama ada kos ni wajar ataupun tidak. Sebab kita tahu jenis kapal peronda ada yang murah, ada yang mahal. Yang murah lebih kurang 100,000 satu buah saja. Yang mahal mungkin lebih daripada 1 bilion ringgit. Malaysia beli dengan harga 1 bilion ringgit, dan saya rasa rakyat berhak untuk mengetahui apa jenis kapal peronda yang kita beli. Adakah kita beli jenis yang boleh dibeli dengan harga 100 juta ataupun kita beli dengan harga yang berpatutan? Saya rasa penjelasan perlu dibuat dan tidak ada pertuduhan yang dibuat oleh saya. Saya hanya minta penjelasan daripada Menteri sahaja. Kalau tak jelas, mana kita tahu? Kena jelas dalam Parlimen. Nombor dua, Kementerian Pertahanan mempunyai track record yang paling teruk sekali. Sebelum ni kita pun ada beli kapal peronda, 6 buah kapal peronda dengan harga apa? Dengan harga 5.35 bilion. Tetapi akhirnya apa yang kerajaan bayar? Kerajaan bayar 6.75 bilion, dan agensi kerajaan, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT terpaksa bail out syarikat yang telah pun diberikan kontrak tersebut sebab tidak mampu untuk menghabiskan kerja-kerja yang telah pun ditawarkan oleh kerajaan. Ini bail out yang cukup besar. Peningkatan kos sebanyak 26%. Dekat 2 bilion ringgit kos meningkat. Bukan dekat 20 bilion, lebih daripada 2 bilion ringgit kos meningkat. Dan kita nak tahu hari ini, bila kita tawarkan satu kontrak 6 bilion ringgit, adakah kita akan bail out juga pada satu masa yang akan datang? Apakah jaminan di mana syarikat Prostate tidak akan menuntut kos-kos tambahan daripada kerajaan? Apakah jaminan di mana kalau pembinaan bot-bot tersebut lewat, adakah kita akan mengenakan LAD, Liquidated Damages, daripada syarikat tersebut? Yang saya tahu, bila syarikat PSC Industries, kontrak yang dulu, bila dia lewat, kerajaan kata apa? Kerajaan kata tak payah charge LAD, waive penalty, beratus-ratus juta penalty, kasih waive saja. So kita nak tahu macam mana wang rakyat digunakan. Adakah wang rakyat
dilindungi oleh kerajaan, hak rakyat dipertahankan oleh kerajaan. Dan kita kena tahu daripada menteri. So menteri kena jawab. Dan yang ketiga, saya rasa oleh kerana tender ini seperti apa yang telah pun diakui oleh Yang Berhormat Menteri, ditawarkan secara rundingan terus. Tidak ada tender terbuka. Tidak ada tender terbuka. Dan saya rasa perkara ini perlu dipertimbangkan dalam parlimen kerana kontrak ini telah pun ditawarkan kepada satu syarikat berkaitan dengan angkatan tentera. Saya rasa ini merupakan satu relationship yang dikatakan dalam Bursa Malaysia, bila ada syarikat yang disenaraikan, dia kata related party transaction. Syarikat saya sendiri, saya tawarkan kontrak kepada satu syarikat yang saya miliki lagi. Okey, mengapa ada conflict of interest? Kerana kita tak tahu sama ada harga ni adalah untuk memperuntungkan syarikat yang telah pun ditawarkan kontrak tersebut. Sebab saya ada hak dalam dua-dua syarikat, saya boleh peruntungkan satu syarikat yang dikatakan tersenarai dalam Bursa Malaysia. So, adakah rakyat membayar harga yang berpatutan kepada kerajaan? So, ini perlu dijawab oleh pihak menteri. Adakah kita boleh dapat kapal peronda ataupun LCS yang sama canggih dengan harga yang lebih murah daripada tempat lain? So kita nak tahu, adakah kita bayar lebih daripada orang lain? So ini perlu dijelaskan oleh kerajaan. Dan saya rasa yang paling mengecewakan adalah kedua-dua pembelian ni berjumlah 13.5 bilion ringgit. 13.5 bilion ringgit. Dan kerajaan kata tak ada duit lagi. Kerajaan kata kena potong subsidi. Kerajaan kata rakyat kena ketatkan tali pinggang. Kita ada bajet defisit yang besar, kita kena kurangkan bajet defisit. Kalau tidak, ekonomi kita akan mungkin muflis. Tapi dengan sekelip mata boleh tanda tangan 7 bilion ringgit beli kereta perisai, 6 bilion ringgit beli kapal peronda. So saya rasa tindakan yang telah pun diambil oleh kerajaan ni tidak selaras. It doesn't sit together. Okay? Saya faham kita perlukan kapal. Saya faham kita perlukan kereta perisai. Saya tak mempertikaikan keperluan angkatan tentera kita untuk mendapatkan alat-alat peperangan. Tapi kita kena lihat dari segi kemampuan, balance dengan keperluan. Kalau katakan kita kena pertingkatkan tentera laut kita, adakah kita akan beli aircraft carrier besok? Tidak, sebab kita tak mampu dan kita tak perlu. So kita kena lihat dari segi keperluan dan imbangkan dari segi kemampuan. Kalau kita tak mampu, kita mungkin beli pada masa yang akan datang. Terutamanya semasa kita mengalami ekonomi yang belum lagi stable dan belum lagi dikatakan akan tumbuh dengan secara tentu. So ini perkara kedua yang saya beri bangkitkan kepada Kementerian Pertahanan. Saya akan beralih ke MRT. MRT merupakan projek yang terbesar yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Kita sokong, jangan salah tafsir, kita sokong sepenuhnya keperluan MRT. Kita tak bantah pembinaan MRT. Apa yang kita nak adalah governance yang baik. Kita nak kos yang berpatutan. Kita tak nak pembaziran. Kita tak nak ketirisan berlaku dalam projek yang cukup besar ni. Pada awalnya, estimate yang diberikan oleh konsultan 36.6 bilion. Selepas tu kita baca dalam surat khabar mungkin meningkat ke 46 bilion. Sekarang selepas kontrak project delivery partner telah pun ditawarkan kepada Gamuda MMC, sekarang dikatakan kos mungkin meningkat sehingga 50 bilion. Dan CIMB Research telah pun mengeluarkan satu laporan analisis bahawa mungkin akan meningkat sehingga 53 bilion. Projek belum start, kos dah terus meningkat. Adakah kita akan menghadapi satu situasi di mana selepas kos projek telah pun dilaksanakan, there is a point of no return, kontraktor boleh kata kita nak meningkatkan sehingga 60 bilion, 70 bilion, kita akan teruskan projek ini. Sampai hari ini, pihak Kementerian Pengangkutan ataupun pihak Pejabat Perdana Menteri masih belum keluarkan satu bajet yang tertentu. Ada kata Gamuda MMC ini akan menanggung segala kos, peningkatan kos. Tapi kos telah pun meningkat sebelum kontrak ditawarkan. So, siapa yang akan mengambil ataupun
mengambil beban yang kita hadapi hari ini. Nah, saya nak tanyakan kenapa Gamuda MMC diberikan tawaran secara rundingan terus menjadi project development partner, yang saya rasa adalah a fancy name for a main contractor. Dan soalan ni bukan sahaja dikeluarkan oleh saya. Soalan ni dikeluarkan oleh editor bisnes daripada Star juga. Dia tanya pada Mac 8, 2011, are performance delivery partners in too sweet a spot? Dengan izin saya bacakan satu perengan. It remains unclear why PDPs are necessarily the best structure for such projects, keeping in mind that the project is going to be entirely government funded. Ini soalan yang dibangkitkan oleh Encik Risen Jayaselen dalam The Star. Dan bila kita baca satu lagi cerita Star pada 5 hari bulan Mac, okay, ada kata di mana ada kata it is understood that MMC Gamuda were picked as the MRT project's PDP as they were the ones to have first pitched the MRT project to the government, having hired consultants to do the detailed study on it. Adakah ini cara kerajaan menawarkan kontrak yang cukup besar begini? Kalau saya cadangkan dahulu, saya tawarkan kontrak konsultan buat pengajian dan saya tawarkan kepada kerajaan dahulu, saya akan dapat kontrak tersebut. Ini serupa dengan jawapan yang diberikan sebelum ni daripada Kementerian MITI. Yang Berhormat Menteri ada di sini. Yang Berhormat Menteri ada beritahu saya bahawa kontrak pembinaan Matrix Convention and Exhibition Centre ditawarkan kepada Nazar TTDI sebab mereka yang memberikan cadangan terdahulu. Adakah ini merupakan dasar daripada kerajaan Yang Berhormat Menteri yang dikatakan the era where government knows best is over? So siapa yang berikan cadangan dulu, kita berikan kontrak tersebut. That is not good governance. Dan kita kena lihat dari segi cost. Where is the cost benefit analysis? Where is the cost benefit analysis? Adakah kerajaan telah menjalankan cost benefit analysis? Dan kita harap kerajaan boleh kemukakan semua pengajian tentang cost benefit mengenai pembinaan MRT ini. So supaya kita dapatkan hadkan sama ada kos pembinaan ini wajar ataupun tidak wajar dari segi pulangan yang kita dapat kepada orang ramai, kepada rakyat dan juga kepada kerajaan. Sikit ah. Terima kasih sahabat saya Vijay Utara. Terima kasih. Ingin tanya sikit saja Vijay Utara, apakah dalam suasana ini supaya tidak berulang seperti mana yang disebutkan dalam pembinaan mega projek seperti Bakun dan sebagainya, bersediakah PJ Utara yang mengutarakan apa yang dikatakan sebagai pendekatan kaedah Swiss Challenge? Kerana sebutan-sebutannya dalam pasaran mutakhir ini sudah, saya tidak menyokong Sukomi, jangan silap faham, saya bukannya tak ada hubung kait dengan Sukomi, tetapi umpama ada pihak yang boleh menawarkan dengan harga lebih menasabah, lebih murah, lebih kompetitif dari segi cost benefit analysis, apakah kerajaan bersedia menerima Swiss Challenge daripada Sukomi? Terima kasih. Saya rasa kerajaan perlu menerima sebarang cadangan secara terbuka dan membuat penilaian ke atas semua cadangan yang diterima dalam had masa yang tertentu supaya kita dapat memilih kontraktor yang paling baik untuk menjalankan projek ini kepada kita. Dalam satu pengajian oleh Profesor Ben Fliegert, Oxford University, dia punya study dengan izin Survival of the Unfittest, Why the Worst Infrastructure Gets Built and What We Can Do About It, yang diterbitkan oleh Oxford Review of Economic Policy tahun 2009. Okay, dia mengaji 258 infrastructure project, mega infrastructure project 20 negara. Okay, dia mendapati bahawa projek-projek rail mengalami cost overrun 44.3% purata. Dia kata actual passenger traffic is 51.4% lower than forecast traffic on average. Dia kata in fact the other statistics are no less encouraging. 9 out of 10 suffered from cost overruns. 84% of rail traffic passenger forecasts are wrong by more or less than 20%.
9 out of 10 rail projects have overestimated traffic. Cost overruns in the order of 50% in real terms are common for major infrastructure, and overruns above 100% are not uncommon. Demand and benefit forecasts that are wrong by 20 to 70% compared to actual development are common. Ini perkara yang sering berlaku, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Dan oleh sebab tu kita kena was-was. Kita kena ada governance supaya perkara ni tidak berlaku, dan kalau berlaku tidak terlampau. Kita tak nak satu lagi perkara seperti apa Yang Muhammad, dalam peraturan kita menggunakan bahasa Malaysia, kalau nak pakai bahasa Inggeris atau baca teks dalam bahasa Inggeris tu, minta maaf, minta kebenaran daripada speaker. Saya ada minta dengan izin tadi. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Kita cakap saya ada macam-macam dengan izin tadi. Minta maaf Tuan Speaker. So kita mana saya? Kita ada pengalaman di mana projek-projek besar gergasi sebelum ni semuanya gagal dan perlu bail out daripada kerajaan kita. Lihat projek LRT, The Star, projek LRT Putra, jumlah 5.7 bilion ringgit kena diambil alih oleh kerajaan. Dan sekarang kita menjalankan satu projek yang 10 kali lebih besar daripada projek LRT. Lebih riski. So kita kena kena ada sistem untuk menjaga kos kita. Okay, kita lihat ini kebimbangan ini bukan saja daripada saya dan pihak pembangkang dan rakan-rakan saya di sini. Di pihak media, daripada tadi saya baca daripada Star. Sekarang saya baca daripada Sinthiou. Okey. Di mana ada satu artikel yang dikeluarkan oleh satu editor Sinthiou, MRT dengan izin, MRT convenient, comfortable and costly. Dia pun meluahkan perasaan bimbang. Dan saya baca lagi satu daripada editor daripada The Financial Daily dengan izin, MRT a risky joyride minus good governance. Okay, conclusion dia dengan izin, as a country that aspires to join the big league of high income economies, Malaysia's governance practices and processes must be able to withstand comparison with the norms of mature democracies. Otherwise, there is a real danger of us being relegated to a tin pot status. Ini perkara-perkara yang telah pun dibangkitkan, dan kita harap kerajaan akan memberikan pertimbangan supaya perkara-perkara governance dapat diselesaikan sebelum projek ni dilaksanakan. Minta maaf Tuan Speaker, berapa minit lagi? 7 minit ya. 7 minit. Okey. Datuk Yang Ketua, feedback bagi projek MRT ni masih dijalankan dan dikatakan feedback proses MRT ni akan dijalankan sehingga 15 hari bulan April. Tetapi pihak SPEC telah mengumumkan bahawa tender untuk projek-projek bagi MRT akan bermula pada bulan April juga. Dan mereka kata kalau boleh mereka nak menawarkan kontrak-kontrak mengenai projek-projek tersebut pada bulan Mei atau bulan Jun, dan kerja-kerja bermula bulan Julai. Feedback habis bulan April, tender dikeluarkan bulan April. Adakah feedback yang dikeluarkan oleh pihak awam dan juga NGO dan juga konsultan-konsultan ni akan dipertimbangkan, ataupun proses feedback ni hanya untuk tunjuk cantik saja? Mana boleh. Tentu ada feedback, tentu ada analisa, tentu ada perubahan untuk menjadikan aliran MRT ni menjadi satu aliran yang lebih baik. Tapi tidak, kontrak akan terus dikeluarkan. Sudah kata Julai mesti start kerja. This is apa tu dikatakan steamrolling projek ni. Tak kira apa yang perlu dipertimbangkan, yang dibangkitkan oleh orang awam. Okay, isu-isu penting yang belum selesai. Bas, kalau kita lihat bas, dari segi bas, tidak ada plan untuk pengangkutan awam, di mana bas merupakan satu pilar yang cukup penting dalam sistem pengangkutan awam. Kita lihat MRT saja. Bila kita lihat negara Singapura, okay, walaupun mereka mempunyai sistem MRT yang cukup canggih, cukup baik, cukup efisien,
Sama dengan Hong Kong, cukup baik, cukup efisien. Kita pergi sana, kita pakai dia punya rail. Okey. Jumlah penumpang bagi rail di Singapura tak sampai 2 juta orang. Okey, tapi untuk bas lebih daripada 3 juta orang. Ini bermaksud bas merupakan satu sistem pengangkutan awam yang cukup penting dalam mana-mana plan pengangkutan awam secara holistik. Perkara ini sama di Hong Kong. Jumlah penumpang bas jauh lebih ramai daripada penumpang rail, walaupun mereka mempunyai sistem rail yang cukup baik. So kalau kita hanya tumpukan kepada rail saja, ini tidak akan membawa satu sistem pengangkutan awam yang cukup holistik, yang baik, yang akan menyelesaikan isu kesesakan di Lembah Kelang. Dan bila kita buat perbandingan antara Lembah Kelang dengan Singapura, okey, kita lihat kita mempunyai keluasan sebanyak 2,800 km, okey, dan ada 800 bas Rapid KL untuk memberi perkhidmatan kepada 6 juta orang. Di Singapura, walaupun tempatnya lebih kecil, kurang daripada 500 km persegi, mereka ada 3,300 bas. Hong Kong lebih kurang 1,000 km persegi, mereka mempunyai 5,500 bas. Kita hanya mempunyai 800 bas saja. So kita dapat lihat secara jelas bahawa pada masa ini kerajaan masih tidak menghiraukan perkhidmatan bas dan kepentingan bas dalam sistem pengangkutan awam kita. Dan bas merupakan satu sistem pengangkutan awam yang jauh lebih murah daripada sistem MRT. Kalau kita beli 3,000 bas, setiap bas 500,000, jumlah kos hanya 1.5 bilion ringgit saja. Tapi sistem MRT lebih daripada 50 bilion ringgit. Dan yang kedua, perkara yang belum diselesaikan adalah isu integration. Kenapa kita ada satu plan di mana stesen MRT tidak menyambung dengan stesen-stesen yang lain? Di KL Sentral, kita tahu KL Sentral merupakan satu hak pengangkutan yang cukup penting. Ada LRT, ada KTM, ada kereta api ke luar bandar, ada kereta api ke KLIA. Tapi MRT didirikan 500 meter daripada kawasan daripada KL Sentral, di depan Museum Negara. Monorail pun jauh. Adakah kita akan mengulang sekali kesalahan-kesalahan yang kita telah buat sebelum ni, di mana di Masjid Jami' untuk tukar aliran dari Putra ke Star, kena keluar, kena naik jalan, kena turun lagi sistem yang lain. Di bandar utama, di mana ada tempat untuk membina sistem LRT di tepi terminal bas, untuk disperse traffic. Tapi tidak, mereka nak bina MRT 1 km away di depan TV3. So tak masuk akal, dan perkara-perkara ni perlu ditimbangkan dan dibincang secara menyeluruh sebelum projek MRT boleh dilaksanakan. So kita harap kerajaan akan mengambil langkah-langkah untuk menentukan supaya kita akan benar-benar mendapat satu sistem pengangkutan awam yang cukup baik, yang cukup berkesan bagi masyarakat di Lembah Kelang. Kalau tidak, kita okey, cepat minta penjelasan sedikit. Betul. Projek ini roll outnya bulan Julai akan bermula, dan pelantikan satu syarikat perunding McKinsey yang baru diumumkan awal bulan Mac ini mengatakan antara term of reference consultant ini ialah untuk menentukan alignment, menentukan stesen di mana. Jadi adakah munasabah dalam tempoh 3-4 bulan ini projek ini sudah dimulakan, yang belum pun bermula dapat menepati jadual ini, atau adakah benda ni sebenarnya eyewash saja, benda yang sudah dirancang awal tetapi tidak dimaklumkan kepada rakyat? Terima kasih. Sebenarnya pelantikan McKinsey sebagai consultant value management. Lagi, ya, 1 minit. Okey, sebagai value management service adalah untuk menjaga kos. Tapi adakah McKinsey dapat menjalankan pengajian ini secara independen, secara tidak bias, secara bebas? Kerana McKinsey merupakan konsultan yang juga membangkitkan dan menyokong projek ini semasa dalam pemandu. So there is a conflict of interest provided. So menteri mungkin dapat memberikan jawapan. Akhir sekali, kita harap mengikut pengajian yang dibuat oleh Profesor Ben sebelah tadi, dengan izin dia membuat beberapa cadangan
Okay. Satu, dengan izin, forecast and business cases should be made subject to independent peer review. Scientific and professional conferences should be organised where forecaster would be present and defend their forecast in the face of colleagues' scrutiny and criticism. Ini perlu dibuat. Kita kena dapatkan maklumat terperinci daripada kementerian dan kita kena memberikan ruang untuk konsultan yang lain membuat kritikan ke atas kajian-kajian yang telah pun dibuat. Kedua, for publicly funded projects, forecast, peer reviews and benchmarking should be made available for public scrutiny, including by the media, as they are produced, including all relevant documentation. Ketiga, public hearings, citizen juries and the like should be organised to allow stakeholders and civil society to voice criticism and support the forecast. Knowledge generated in this way should be integrated in project management and decision making. Dan akhir sekali, forecasters and their organisations must share financial responsibility for covering cost overruns and benefit shortfalls resulting from misrepresentation and bias in forecasting. Sesiapa yang membuat anggaran trafik, kalau kita tak capai, beliau, syarikat tersebut perlu dikenakan penalty. Kalau tidak, mereka boleh buat forecast seperti apa-apa saja. So dengan itu kita harap mendapat jawapan yang cukup baik daripada menteri. Kita nak satu sistem pengangkutan awam yang cukup berkesan dan kita harap rakyat Malaysia, wang rakyat Malaysia akan dibelanja dengan secara wajar. Terima kasih Tuan Speaker.